Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah sedang penonton, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita lihat kitab sendi agama. Kita sambung pada muka surat yang ke-248. 248. Baik. Kita masih lagi membicarakan tentang riak. Dan kali ini kita melihat tajuk amalan-amalan yang boleh diperlihatkan. Amalan yang boleh tunjuk pada orang. Bukan semua amalan tak boleh tunjuk. Okey, ada juga amalan yang boleh dipertunjukkan. Mawar Edi, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okey, baik. Lagi siapa lagi? Macam-macam lah, ramai lah masuk. Okey, terima kasih pada yang masuk untuk mengikuti kuliah online kita pada pagi ni. Baik, sesudah kita semua mengetahui macam mana yang dikatakan riak dan bentuknya masing-masing, mungkin sekali ini kita akan mempunyai sangkaan bahawa semua amalan itu tidak boleh ditunjukkan. Sebab ada orang yang faham je tu. Jadi dia faham amalan-amalan ni semua sekali tak boleh tunjuk. Saya tunjuk je jadi riak. Dia faham gitu. Tidak boleh ditunjuk-tunjuk dan wajib dirahsiakan selalu. Nak sedekah pun kena senyap, nak berzikir pun kena senyap, nak sembahyang sunat pun tak boleh sembahyang depan orang ramai. Dia faham gitu. Yang demikian juga tidak benar, kerana ada beberapa amalan yang boleh diperlihatkan jikalau dengan niat-niat yang seberikut. Dia kata boleh ditunjukkan amalan-amalan itu jika kita ada niat-niat begini. Jadi bukannya semua amalan tu kena rahsia, semua amalan tu kena tutup. Tak. Yang pertama kita lihat, perlu mengajak orang supaya banyak mencontohi atau gemar mengerjakan sebagaimana yang dia lakukan. Misalnya bersedekah dengan terang-terangan di hadapan orang ramai, supaya orang lain yang mampu menirunya. Jadi memperlihatkan sedekah itu perlu memberi percontohan semata-mata. Yang pertama, tujuan kita tunjukkan ibadat itu ialah untuk mengajak orang sama-sama buat. Maka kalau kita buat benda itu dan kita tunjuk, maka tidak dipanggil riak, malah disuruh pula. Seumpamanya kita bersedekah, kita sedekah tu sebab kita nak galakkan orang lain bersedekah. Silakan. Tu yang ada bila bersedekah tu, cek dia saja besar papan plywood. Masya Allah. Ya. Yang tukang angkat kek tu pun, tukang angkat cek tu pun menggelegar-gelegar, gelewar papan ceknya. Oi, besar benar ni. Ya, sumbangan RM1,000. Tapi cek dia kos saja RM200. Kan? Jadi bila tanya kenapa yang kau buat macam itu, saya buat macam ni supaya saya nak menggalakkan orang kaya-kaya bersedekah. Maka kalau itu tujuan dia, silakan. Sebab itu ada orang yang bersedekah ni tuan-tuan, dia bagi tahu. Kadang-kadang yang bersedekah secara terang-terang ni orang miskin, supaya orang kaya ni terasa kalau dia yang miskin pun boleh sedekah, kenapa aku yang kaya tak boleh sedekah? Kadang yang sedekah terang-terang ni ialah orang tua. Maka orang muda fikir, kalau dia muda, kalau dia tua boleh sedekah, kenapa aku muda tak boleh sedekah? Kadang yang sedekah ni orang sakit, kenapa yang sihat tak boleh sedekah? Kadang yang bersedekah ni ialah orang yang tak ada pencen. Habis tu kita yang setiap bulan ada pencen, kenapa tak nak sedekah? Orang yang tak ada pencen pula boleh sedekah, punya yakinnya pada Allah. Kita yang dah ada pencen tak yakin. Maka itu dia yang dikatakan sebagai menunjuk-nunjukkan amalan supaya ditiru oleh orang lain.
Macam kita buat sekolah kita lah, sekolah Al-Barakah ni kita buat sekolah. Sekejap saya masukkan gambar Kak Azizah baca Quran, tunjukkan gambar Kak Sum baca Quran, sebelahnya ada cerek pula. Ya, saya tunjukkan gambar opa cik baca Quran. Datang opa nak pergi semayang, Kang tunjuk gambar Pak Leman pula azan. Satgi tunjuk pula gambar Pondok Haji Mokhtar, Pondok Ridwan, Pondok Pak Leman. Jadi tujuan tu apa? Tujuan dia supaya orang lain boleh tiru, orang lain boleh buat di tempat lain. Kalau Al-Barakah boleh buat, takkan yang Haqqah lain tak boleh buat? Takkan orang kaya yang korporat juta-juta boleh buat bangunan beratus juta? Takkan tak boleh buatkan rumah macam ini? Ada kadang-kadang beli kereta sampai 1 juta. Takkan tak boleh buat rumah 30 juta? Jadi kita buat macam ni, kita tunjuk macam ni supaya masyarakat faham dan tiru benda itu. Maka perbuatan ini disebut di dalam satu hadis Nabi SAW. Kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha kana lahu ajruha wa ajru man ittaba'ahu. Barang siapa yang membuat sesuatu perkara yang sunnah, lalu ia memulainya lebih dahulu, maka ia memperoleh pahalanya sendiri dan pahala orang yang mengikutinya, yakni yang meniru kelakuannya. Ini dalam satu hadis Nabi sebut, siapa yang mula-mula membuat satu benda yang baik dan diikuti oleh orang yang lain perbuatan yang baik itu, dia dapat pahala dan dia juga mendapat pahala sama banyak dengan orang yang ikut, tanpa dikurangi orang yang mengikut akan pahala dia. Dulu saya tunjuk dekat Al-Barakah ni video gambar makcik-makcik pondok kita, pakcik-pakcik pondok kita berpuasa setiap hari Isnin dan setiap hari Khamis, berpuasa sunat, dan kita sediakan masakan untuk mereka berpuasa berbuka, kita sediakan. Kemudian ada satu ustazah mana tak tahu, dia kata riak kata dia. Ini bengong punya ustazah ni, pergi mengaji sampai habis tu. Ini dalam hadis sebut, kita mengajak kalau boleh semua orang buat hari Isnin, hari Khamis puasa sunat. Pihak masjid anjurkan, pihak surau anjurkan, siapa yang puasa sunat, mai buka puasa di masjid, surau bagi, masjid bagi. Lama-lama satu qaryah berpuasa sunat, orang akan sibuk berebut nak taja orang berbuka puasa. Maka jadilah orang rajin berpuasa dan rajin untuk bersedekah pada orang yang berpuasa. Ini dipanggil sebagai sanna sunnatan hasanah, orang yang memulakan suatu benda yang baik. Jadi tuan-tuan, carilah jalan apa benda-benda yang baik yang boleh ditiru oleh orang-orang lain. Jangan kita mengubah sesuatu yang Nabi bawa. Sudahlah, sekarang ni kita mengubah. Itu bukan sunnah yang baik. Mengubah Nabi buat tu bukan sunnah, itu salah. Apa dia? Benda yang baik tapi Nabi tak buat, dan kita boleh jadikan satu benda tu benda baik. Apa dia? Kapet dalam masjid, kapet dalam surau. Cuba tengok kapet dalam surau zaman Nabi dulu, bukannya ada kapet macam kita. Nabi kata luruskan saf, rapatkan saf, luruskan saf. Hari ni kapet-kapet kita semua ada laluan line untuk jemaah berdiri supaya jadi rapat, supaya jadi lurus. Nampak tak? Siapa yang reka kapet tu supaya ada line? Kapet tempat sembahyang warna hijau, kapet itu warna kuning, tempat berdiri itu warna kuning contohnya. Maka luruslah sembahyang berjuta-juta manusia dapat pahala siapa yang mula-mula buat benda-benda itu. Ataupun kita lihat di masjid kita tu ada penanda waktu Zuhur,
asar, maghrib, isyak, subuh, syuruk pukul berapa. Boleh buat kat dinding masjid surau. Di rumah kita pun boleh pasang. Beli benda tubuh kat rumah. Benda lain kita boleh beli, benda masuk waktu tak boleh beli. Kan? Benda lain beribu-ribu boleh beli. Puluk dakap lah, gigi mah lah. Sebab tu bila orang tanya bila masuk waktu pukul berapa, tak tahu pula pun. Dia orang pun tak azan, dia dah harapkan azannya. Apa salahnya tuan-tuan beli benda tu, letak kat ruang tamu tu, tengah-tengah tengok televisen, berbunyi penanda waktu tu, tutup televisen, pergi sembahyang. Setiap hari kita boleh tengok zuhur pukul berapa, asar pukul berapa, dah melekat dalam hati. Ini yang melekat dalam hati pukul 7 malam, drama Melayu. Melekat dalam hati, cerita Korea. Tapi semayang tak melekat dalam hati. Maka orang yang buat jadual waktu untuk sembahyang tu dapat pahala. Begitulah tuan-tuan, satu benda yang baik yang diperbuat untuk mendekatkan kita kepada Allah, walaupun pada masa itu tak ada lagi di zaman Rasulullah, maka kita buat dia, maka dipanggil sebagai man sanna sunnatan hasanatan, dan tidaklah benda itu dipanggil bid'ah. Jangan ada kata bid'ah, semuanya bid'ah. Belaka sabar banyak-banyak, tenang banyak-banyak. Baik, kata dia lagi, tetapi bolehnya memperlihatkan sebagaimana di atas itu. Wajiblah tidak ada keinginan berpamer sama sekali di dalam amalannya. Maka orang yang buat amalan tadi supaya orang nampak, jaga hati dia supaya dia tidak riak. Dia buat benda itu semata-mata supaya diikuti, ditiru oleh orang-orang lain. Itu saja tujuan dia. Maka siapa-siapa yang ada niat untuk mengajak orang berbuat kebaikan, maka dia akan dapat pahalanya. Baik, yang kedua, memberitahukan apa yang telah diamalkan setelah selesainya dengan harapan supaya orang-orang banyak suka memberinya pertolongan, serta meneruskan apa yang telah diusahakannya. Misalnya berdaya upaya perihal keramaian jemaah dalam masjid, surau dan sebagainya. Kemudian memberitahu bahawa ia juga ikut-ikut memberi pelajaran dan pengajian di situ setiap habis solat subuh misalnya. Yang kedua yang boleh kita bagi tahu, ya, misalnya bila kita bagi tahu tu supaya orang tahu, dan bila orang tahu tadi, orang pun akan bagi sokongan, orang akan bagi bantuan kepada dia. Misalnya pihak masjid dia umumkan, semalam kita mengadakan ceramah, pagi tadi kita buat qiyamul lail bermula jam 4 pagi, dia beritahu. Ataupun besok dia kata kita nak buat qiyamul lail bermula 4 pagi dan kuliah subuh selepas solat subuh. Siapa yang nak menderma untuk menjamu berbuka sarapan pagi, dialu-alukan, kata bendahari masjid. Jangan cakap pula dekat bendahari itu pula, dah nak semayang malam, semayang je lah. Yang dia sibuk umum tu buat apa? Tujuan dia umum, siapa-siapa yang nak bagi bantuan. Sebab ada orang yang tak boleh bangun semayang malam, maka dia boleh bagi bantuan. Dia hantarnya 100 bungkus nasi lemak, dia tak datang juga, tapi dia hantar sedekah. Lagi bagus daripada orang yang tak bangun semayang malam dan tak hantar 100 nasi lemak. Jadi jangan kita cakap tukang umum, mengumumkan itu merupakan satu perbuatan bid'ah, satu perbuatan riak. Jangan kita cakap pula ni riak lah, nak cerita ke orang, cerita ke orang. Bukan riak Pak Long. Engkau tu tak faham makna riak tu apa. Bila kita tak cerita, tak ada bantuan. Bila tak buat program, orang tanya, tak buat qiyamul lail ke? Boleh buat, tapi tak ada siapa nak sponsor makan, tak ada siapa nak sponsor orang tu. Kenapa tak cakap? Kalau cakap saya bagi.
Kita nak cakap je pada otak kau. Nampak tak? Bila kita cakap, orang kata riak. Bila kita tak cakap, orang tanya pula, kenapa tak khabar? Nampak? Kalau khabar saya, itulah perangai manusia. Sakit jiwa, tuan-tuan. Kalau kita uruskan manusia ni. Sebab tu yang tak sakit jiwa, bela kambing. Bela kambing tak sakit jiwa. Tenang kambing tu. Ya. Bela ayam kadang-kadang tak sakit jiwa. Bela kambing sakit, tak sakit jiwa. Bela orang sakit jiwa. Kita kata A, dia kata B. Kita kata B, dia kata C. Kambing mana ada. Kambing sekarang ni, saya tengok dalam video tu, dia bela kambing beratus ekor. Nak panggil kambing tu balik ke kandang, dia menjerit je. Berlari segala kambing. Masuk dalam reban, masuk dalam kandang. Bela ayam, ada satu pakcik tu bela ayam. Nak panggil ayam masuk di reban, disebut coronavirus je. Coronavirus. Larilah ayam tu takut ke corona. Mana dia faham, tuan-tuan ni? Manusia ni dia tak faham. Kita kata bahaya, dia kata tak bahaya. Kita kata haram, dia kata halal. Kita kata najis, dia kata bersih. Ini manusia. Kita kata najis, tak apa, najis tu bersih, kata dia. Loh, ada pula najis yang bersih. Okey. Baik. Kemudian, enggan beramal kerana takut riak. Kenapa tak pergi sembahyang di masjid tu, Haji? Tak apalah, sembahyang di rumah. Kenapa? Takut orang kata riak pula. Itu yang saya sembahyang di rumah tu. Sudah, tuan-tuan. Boleh tak cakap macam itu? Di antara para manusia, ada orang yang sampai enggan beramal kerana takut riak. Yang demikian pun salah juga. Kenapa tak pakai tudung Kak Rosnah? Takut orang kata riak. Itu yang Kak tak pakai tudung. Oh, gitu pula. Saya kira kata alim pula kan. Itu yang payah orang kan. Nampak? Payah orang kan. Sebab itu saya kata, bila kita ni mengira pada orang, memang jadi payah. Tapi kalau kita kira pada Allah, jadi senang. Kalau ngira pada orang, ada 100 kepala orang, 100 pemikiran. Rosnah kata macam ini, Azizah kata macam ini, Hasnah kata macam ini, Sumnah kata macam ini. Hai, banyak benar. Nama manusia pun berbeza-beza, maka berbezalah perangai dia. Alif macam ini, Ahmad macam ini, Kazim macam ini, si Azhar macam ini pula. Tapi Allah satu je. Allah tu Esa, Ahad. Senang kita nak ikut Tuhan, nak puaskan, senang. Allah satu. Tapi kalau kita nak puaskan hati manusia ni, mana boleh? Tak boleh. Nak bagi seronok semua orang, tak mahu. Ustaz Kazim menyanyi dalam ceramah, ada orang suka, ada orang suka. Yang tak suka pun ada. Apa menyanyi-nyanyi ceramah ni? Itu tak suka. Yang suka pula, tak ada mengantuk Ustaz. Oh, Alhamdulillah lah. Ini suka pula. Nak kata apa? Serupalah dengan orang yang nyanyi sepenuh masa, tak ingat nak mati ke, menyanyi je. Yang suka pula, ya Allah, walaupun dah tua, suara dia tetap sedap lagi, ya Allah. Apa suara dia pakai ni? Yang suka pula. Sebab itu kita ikut Allah dan Rasul. Allah kata haram, haram. Allah kata buat, buat. Allah kata jangan, jangan. Allah kata silakan, silakan. Nabi kata ikut, Nabi larang jangan buat. Dah. Misalnya pergi masjid, kenapa tak pergi masjid? Takut riak. Nabi suruh tak? Suruh, pergi. Allah suruh tak hidupkan masjid? Ya, pergi. Tapi nanti orang tuduh riak, lantak pada orang. Lantak pada orang. Orang ngira ke orang pakai baju pun salah. Hari ni hari Isnin, apa Ustaz Kazim pakai baju batik?
Gila ke? Tengok saya pakai baju coklat pula. Apa ya coklat? Nampak kusam. Kalau baju batik cantik lah, warna-warni. Baju batik pun salah, baju satu colour pun salah. Itulah manusia. Habis itu kita ikut Tuhan. Selagi mana kau menutup aurat, silakan. Selagi mana pakaian kau tidak ada haram, silakan pakai. Kan senang ikut Tuhan. Baik. Yang demikian itu juga salah, dan itulah yang diharap-harapkan oleh syaitan, sehingga orang itu malas menjadi beramal dan akhirnya semua kebajikan ditinggal. Alasan apa? Alasan takut riya. Kononnya. Maka dari itu, selama kita mengetahui ada benda yang perlu diamalkan, maka jangan sesekali enggan melakukannya. Hanya sahnya wajiblah diusahakan, jangan sampai hatinya dimasuki oleh godaan syaitan. Kemudian kita mempunyai sifat riya. Setan ni tuan-tuan ahli neraka. Saya ulang balik, setan ni ahli neraka. Itu apa masalah? Masalahnya dia nak mengajak kita seramai-ramainya menemani dia dalam neraka. Boleh faham? Setan tu ahli neraka. Jadi apa kerja dia? Kerja dia nak ngajak kita semua masuk neraka. Yang ikut setan tu buat apa? Allah laknat setan tu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Setan yang direjam. Yang ikut setan tu buat apa? Kita nak masuk syurga, bukan nak masuk neraka. Jalan nak masuk syurga, ikut jalan Islam. Lain daripada jalan Islam ni, neraka tempat dah. Sebab tu Allah kata inna dina indallahil Islam. Ikut Islam selamat. Masuk jalan lain neraka. Hari ni berapa ramai yang tolak Islam, ikut jalan lain. Konon-kononnya jalan tu lebih baik pada jalan Islam. Sunnah ni lebih baik pada sunnah hak Nabi bawa. Hawa biru lah. Kita duk baca ayat Quran tentang orang kafir dalam neraka. Orang yang dilaknat, orang yang dibenci ialah orang kafir. Hari ni kita ngikut nama apa? Ngikut segala-galanya. Dema bersubang, kita bersubang orang jantan. Orang kafir rambutnya trojan, orang Islam pun trojan sekali. Orang Islam, orang kafir bertetu, orang Islam pun ngikut bertetu. Tengok sekarang ni apa jadi ni. Apa orang kafir buat? Orang kafir minum arak, dema pun sibuk minum arak. Ditukarnya nama pula. Yang ni bukan arak, ni bia. Bia tak apa. Tak apa kau cakap. Okey. Aduh. Hari ni ada pula orang Islam boleh cakap arak tu adalah hak orang kafir nak minum. Astaghfirullahalazim. Aduh, habis tu dadah macam mana? Kalau kata orang kafir tu berhak minum arak, dadah macam mana? Tak sama dadah dengan arak. Atau kenapa tangkap orang kafir isap dadah? Biar dia nak isap makan dadah. Hak dia mah. Kau nak minum arak, kau minum di rumah. Jual tak boleh, mabuk tak boleh. Jangan duk minum tepi-tepi jalan, buat kata langgar orang. Itu dia. Bukan kita boleh kata hak dia mah. Hak dia mah, dia meminta hak kan macam mana? Ini perangai orang kita ni tuan-tuan. Apa orang kafir buat, kita pun nak buat. Orang kafir telan babi, kita pun nak telan babi juga. Orang kafir masuk dalam badan dia babi, kita pun sibuk nak masuk babi dalam badan kita. Tak ada cara Islam. Dah tak reti habis ke saintis Islam paksa ambil benda najis pun dalam badan ni? Tak tahu, bercakap lebih kan kena pula. Dia mau tanya pula, Ustaz Kazim siapa? Udah, Ustaz Kazim lah, hamba Allah, siapa lagi? Susahnya hari ni tuan-tuan.
Atau kalau dah nak diikut orang kafir, apa gunanya Nabi lagi? Apa guna Quran lagi? Allah katakan udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kamu dalam Islam secara seluruhnya, bukan semayang aja. Makanan, minuman, ubat-ubatan, Islam dah ada lah. Islam dah ada semua benda dah. Kita yang tak mau pakai dengan pelbagai alasan. Dulu saya sebut, marilah berubat menggunakan habatus sauda. Ada orang condemn tentang habatus sauda. Dia kata belum terbukti, ujian saintifik belum membuktikan. Apa lagi percakapan selain daripada percakapan Rasulullah yang benar? Kau tak percaya? Kau nak test lagi ucapan Rasulullah? Kau nak test ucapan Rasulullah betul tak betul? Nabi kata habatus sauda itu adalah ubat melainkan untuk penyakit mati. Kita boleh cakap pula dia belum terbukti. Astaghfirullahalazim. Apalah hari ni tuan-tuan, nak ngikut orang kafir, nak ngikut syaitan sampai tahap menghina apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita wajib ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu yang menjadi niat hati, riak atau tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan menurut apa yang menjadi keniatan hati. Jikalau ikhlas, insya-Allah dapat memperolehi pahala yang besar. Dan jikalau riak, pasti dilebur pahala amalannya dan tidak ada manfaat sama sekali. Sebab itu yang mengetahui urusan hati ialah Allah. Kita tak tahu urusan hati orang, maka janganlah kita menilai orang, hati orang. Jangan. Kita tengok Hajar Rosnah, dia pakainya selendang pula, dah pakai tudung, pakai jubah, ambil selendang tutup pula. Hati kita tak tahu, kita mulut jahat. Itu nak nunjuk lah tu selendang beli kat Turki. Padahal dia pakai selendang tu sebab dia duduk dalam aircon sejuk. Itu dia tutup sejuk, dia tak tahan. Tapi pasal hati kita busuk, kita pun busuk lah. Tengok Haji Dolah tu bawa motor, itu nak nunjuk lah tu motor baru. Atau kalau dia beli motor tak pakai, nak buat apa? Macam dia seorang ada duit, iyalah dia ada beli duit, beli motor untuk kemudahan dia bergerak. Kenapa hati kau busuk? Jealous sebab tak ada motor baru. Kita tengok Haji Mat jalan dengan isteri baru dia, pegang tangan macam dia aja ada bini, menunjuk ke orang lah tu. Atau dia baru kahwin, bukannya haram pun suami isteri pegang tangan, biar dah, lantak je lah. Ya, nunjuk-nunjuk pada orang. Dah lah orang tak ada laki, atau carilah laki. Kita di Malaysia ni stok laki-laki tu ramai. Bangla ada, Nepal ada, Vietnam ada, Negro pun ramai kau. Ni janganlah kita ni suka menilai hati orang. Itu bukan kerja kita. Kita tengok dia semayang, alhamdulillah baik. Kita tengok dia datang masjid, alhamdulillah dia baik. Kita tengok sekarang dia pakai purdah, alhamdulillah dia baik. Sudah. Nak selagi dia buat benda baik, alhamdulillah. Tak payah kita nak nilai hati dia ikhlas ke tak ikhlas. Itu bukan kerja kita. Itu kerja Tuhan yang memberikan penilaian dan markah atas apa yang dilakukan oleh kita dan apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi insya-Allah besok kita akan baca riak yang khafi, riak yang tidak nampak. Besok insya-Allah. Hari ini saya ada urusan sikit, jadi kelas kita habis awal tuan-tuan. Mudah-mudahan kita diberikan kesihatan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.